wa in nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tentu, betul. Tidak, berhenti dulu itu. Dan tak kala kami perlihat akan dikau setengah daripada, dan tak kala kami perlihat akan dikau setengah yang kami janji mereka itu, atau kami wafat akan dikau dahulu daripada azab mereka itu, maka hanya atas engkau al-balagh, yakni menyampaikan sahaja. Ya Muhammad, sama ada kamu lihat apa yang Allah Ta'ala janji akan lakukan terhadap musyrikin, begitu juga ataupun kamu wafat, kamu meninggal sebelum kamu lihat apa yang terjadi pada musyrikin, yang tu tak payah fikirlah. Itu hak Allah Ta'ala, kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja kamu hai Muhammad al-balagh, kamu menyampaikan sahaja apa diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada kamu dapat lihat apa yang terjadi kepada musuh-musuh Islam, ataupun kamu tidak dapat melihat, iaitu kerja Allah Ta'ala. Cuma kena yakin dengan janji yang Allah Ta'ala janjikan. Orang-orang yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berjuang untuk menegakkan agama Allah, pasti akan dapat pertolongan Allah. Itu janji Allah Ta'ala. Pasti ia akan diberi kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma hasil kadang-kadang boleh tengok, kadang-kadang tak boleh tengok. Bukan kerja perjuangan Islam sahaja, kerja apa pun. Kita tanam pokok, kadang-kadang kita dan makan, kadang-kadang kita tak dan. Apa yang kita usahakan, ada dan kita tengok hasil dia, ada tak dan tengok. Ada orang mula perniagaan, dia buat perniagaan, bila perniagaan dekat-dekat nak maju, dia pun barulah nak celak mata sikit apa semua, ada untung sikit, dia mati. Lalu perniagaan disambung oleh anak cucu dia, bila sambung oleh anak cucu dia, jadi sehingga kaya raya, dan dia ni dapat nama saja, nama perniagaan tu yang dia punya, tapi dia tak dan tengok kejayaan dia. Apa yang kita usaha macam itulah. Kita tanam pokok, usaha kita tanam je. Jangan kadang-kadang kita letak, kalau tanam pun bukan nak dah makan. Durian ni 7-8 tahun berbuah. Umur aku ni pun dah bengak-bengak dah lah ni. Baik tak usah tanam. Tak ada duk makan, tak ada nak makan dah. Anak cucu biar dia kira ambil lah. Gitu. Tanam. Mana hang tahu dah makan, tak ada makan, tu kerja Allah. Kalau dan dapat hasil, alhamdulillah. Tak ada dapat hasil pun tak apa, tinggal anak cucu. Sama juga kerja agama yang dibuat oleh Nabi SAW dengan terus menerus, sampai Nabi SAW dihalau keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Nabi tak pernah jemu, tak pernah berhenti, walaupun sesaat, sedetik, pagi, petang, siang, malam. Kerja yang tidak dapat upah di dunia, tapi janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh yakin Nabi buat. Sampailah sedikit demi sedikit Islam berkembang. Nabi dan tengok tak? Banyak Nabi dan tengok. Madinah Nabi tengok, dulunya Madinah ni nama dia Yathrib. Aus dan Khazraj, dua golongan Arab, satu nama Aus, satu nama Khazraj. Mereka ni sentiasa bergaduh, berperang sampai beratus-ratus tahun. Kadang-kadang isu-isu kecil saja. Unta golongan Aus pergi makan rumput di kawasan golongan Khazraj. Golongan Khazraj ambil panah. Unta tu lari balik pada tuan dia. Lalu tengok-tengok, golongan Khazraj yang panah.
Lalu mereka bawa senjata berperang pasal unta saja berpuluh-puluh tahun. Habis tu ada lagi isu lain, perang pula. Dalam Madinah masa tu ada orang Yahudi. Yahudi ni dia kerja pelaga bagi perang sama Arab. Kerana dia dapat keuntungan. Macam hari ni lah. Musuh-musuh Islam ni nak sangat orang Islam ni bergaduh sama Islam, kau boleh sampai peringkat peperangan. Biar orang Islam sama Islam ni berperang. Kalau tak berperang, mereka reka macam mana nak jadi perang. Kalau tak juga, mereka yang berperang. Pasal apa? Kerana bila Islam sama Islam berperang, mereka untung berlipat kali ganda. Siapa yang buat jet pejuang? Mereka. Siapa yang buat bom? Mereka. Siapa buat senjata perang? Mereka. Kereta perisai, kereta kebas, siapa buat? Mereka. Jadi tentulah bila berperang nak guna semua senjataan perang ni. Jadi segala duit-duit yang ada dalam negara diguna untuk membeli peralatan perang yang begitu mahal. Negara tak cukup duit macam Saudi sekarang. Dia tekan rakyat dia. Naik cukai 100%. Tak cukup lagi naik harga minyak. Tak cukup lagi naik orang panggil haji, kota haji. Sehingga hari ini kalau pergi umrah setahun, kurang daripada 2 tahun, nak pergi pula kena bayar 2,000. Itu. Kenapa? Nak guna dana yang banyak kerana mereka berperang dengan Yaman. Senjata-senjata siapa bekal? Amerika. Dulu cara kecil-kecilan. Zaman Nabi dulu Aus dan Khazraj Yahudi. Yahudi yang duduk di belakang dia. Lalu ni Amerika, belakang Amerika tu Yahudi. Kerana Yahudi banyak memegang kuasa ekonomi dunia. Yang bagi sokongan siapa dia? Orang Islam. Termasuklah kelang-kelang daripada kedai-kedai makan nama franchise, segalanya semua harta benda depa. Yang orang Islam support. Ini cerita dia. Jadi kita sebagai orang Islam kena sedar dan kena berjuang untuk menentang musuh-musuh Islam. Islam ni agama baik, aman dan damai. Dengan syarat jangan siapa duk kacau dia, jangan siapa sentuh dia. Macam kita panggil lebah. Ada lebah ni baik. Dia bukan kacau orang pun. Orang panggil. Tapi jangan sentuh sarang dia. Sentuh sarang dia keluar beramai-ramai menyerang. Sarang tebuan sama. Tebuan ni dia tak cari orang. Dia duduk atas pokok sengak je. Kalau dia tak terancam, dia tak buat orang. Tapi kalau pergi lestik sarang dia, ataupun kita ni pergi pijak dia ke apa semua, masa tu dia sengat. Islam macam tu lah. Islam ni dia damai. Tapi kalau jaga kacau Islam, buat orang panggil buat musuh dengan Islam, masa tu orang Islam akan bangkit dan sanggup berjuang. Dan ramai pejuang-pejuang Islam yang tak ada lihat kemajuan Islam, tak ada lihat ke pembangunan Islam, tak ada lihat kejayaan Islam, tak ada. Kenapa? Mereka tak ada lihat. Kerana Allah Ta'ala sebut, "Hai Muhammad, sama ada kamu dan lihat ataupun kamu tak ada lihat, itu kerja kamu hanya menyampaikan sahaja." Macam dulu-dulu orang berjuang supaya angkat Islam dalam negara kita. Sehingga muslimat kita dulu tak pandai pakai tutup aurat, tak kenal tudung kepala ni. Habis sangat pun pakai sekah ikat kat belakang itu saja. Hari ini dengan berkat perjuangan alim ulama, orang boleh menutup aurat dengan baik. Ada alim ulama dan tengok, ada yang tak ada. Ada yang tak ada. Ini banyaklah perjuangan-perjuangan. Dulu kalau dalam televisyen itu tak mungkin orang-orang yang tutup aurat boleh baca berita begitu gini. Tapi dengan berkat perjuangan alim ulama sampai ke dalam televisyen. Dulu kita tak pernah tengok pemimpin negara yang tutup aurat isteri-isteri mereka. Bahkan kalau tutup aurat ni nampak kolok, nampak lekeh, nampak bodoh. Alim ulama tetap cerita dakwah tentang aurat. Hari ini pemimpin negara banyak isteri-isteri tutup aurat.
Dulu-dulu isteri raja-raja, pemaisuri, apa semua, jarang tengok dan tak berjumpa. Hari ini berkat perjuangan alim ulama, dah jadi biasa dah tutup aurat dengan sempurna. Ada yang dan tengok hasil, ada yang tak dan tengok hasil. Hak Nabi SAW buat, ada yang Nabi dan tengok kejayaan-kejayaan. Bahkan Islam berkembang keluar daripada Mekah, Madinah, sampai kalah ke negara kita ni. Islam berkembang sampai ke Amerika. Islam berkembang sampai ke seluruh dunia. Yang ni Nabi tak ada tengok. Nabi wafat dahulu. Nabi wafat dahulu. Ini kerja Allah Ta'ala. Jadi siapa yang mula perjuangannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tak kala kami perlihat akan dikau setengah yang kami janji mereka itu, atau kami wafat akan dikau dahulu daripada azab mereka itu. Kehancuran musuh Islam pun sama. Ada yang Nabi dan tengok, ada yang Nabi tak dan tengok. Musuh-musuh Islam hancur. Musyrikin Mekah terbunuh di medan Badar. Kepala-kepala dia hancur, lari lentang pungkal di medan Khandaq. Di peperangan Hunain, kalah golongan-golongan menentang Islam yang datang daripada Taif. Ni Nabi dan tengok. Nabi gerak bala tentera pergi ke sempadan dengan Syam. Bergerak bala tentera. Bila mereka lihat kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di medan Tabuk, mereka lentak senjata, mereka kalah. Serah, menyerah, kalah. Ni Nabi dan tengok kinanya orang kafir yang musuh dengan Islam. Dan hari ini bangkit balik musuh-musuh Islam lawan Islam. Lawan Islam. Hari ini Amerika dia kerja bergaduh dengan negara-negara yang maju macam dia. Dia berkelahi dengan China. Kerana dia takut China pegang kuasa ekonomi dunia. Lepas tu dia bergaduh pula dengan Jepun. Kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala, negara Amerika hak cerdik, hak mewah ni, hak maju ni, ditakdirkan Allah naik pemimpin hak bodoh, nama dia Trump. Bodoh. Ada naik pemimpin hak bodoh. Itu saat kehancuran dia. Lama dah orang umat Islam berdoa supaya Amerika ni hancur. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala Amerika. Kenapa? Kerana Amerika menggunakan kuasa ekonomi dia, menggunakan kuasa kekuatan ketenteraan dia, banyak memusnahkan umat manusia, khasnya orang Islam. Dia gerak bala tentera, dia bom Afghanistan, mati berjuta-juta umat Islam. Dia gerak bala tentera dia, dia bom Iraq, hancur mati berjuta-juta umat Islam. Dia kacau merata. Tapi kita berdoa dengan tak jemu, semoga Allah Ta'ala hancurkan kekuatan Amerika yang bermusuh dengan Islam. Kita dan tengok dah Amerika hancur ni, wallahu a'lam. Tapi kita pasti dan yakin setiap yang lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti hancur. Tu cerita dia. Yang lawan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti binasa. Sama ada dan tengok ataupun tak dan tengok. Maknanya macam mana? Kita jangan jemu. Jangan jemu perjuangkan Islam. Jangan jemu berdoa supaya Allah daulatkan Islam. Mungkin diri kita ni berasa lama dah kita berdoa. Tengok orang Islam duduk lagu tu juga terus ditekan dan ditindas. Lama dah kita berdoa, tengok musuh Islam macam tu juga. Makin sombong, makin angkuh, makin ego. Tapi jangan jemu. Terus berdoa. Itu. Baik. Hanya atas engkau al-balagh menyampai sahaja seruan kami, dan atas kami hisab mereka itu apabila kembali kepada kami. Kamu menyampai, kami menghisab, kata Allah. Apa menghisab? Allah memerhatikan apa yang sedang musyrikin lakukan terhadap Islam. Walaupun Allah Ta'ala itu hisab, kita kena buat kerja. Allah tengok keikhlasan orang kita. Allah Ta'ala tengok. Allah tengok keganasan musuh-musuh Islam, Allah hisab. Dan Allah nak bagi kemenangan, tengok keikhlasan. Kalau yang jual Islam pun sama duk kaut duit dengan macam orang lain. Hak lah ni panggil apa? Dedak.
Kalau orang Islam pun duk makan dedak atas nama perjuangan Islam, atas nama perjuangan Islam pun duk menipu sana menipu sini, atas nama perjuangan Islam nak menegakkan Islam pun rasuah sakan juga. Depan orang buat baik, belakang bukan main sakan. Mempagi nak hidup kaya mewah dengan cara yang tak betul, Allah hisap. Allah Ta'ala hisap. Kena ingat, yang menyebabkan makin lama makin hina kita. Nak orang-orang yang berjuang Islam dengan ikhlas. Orang yang berjuang Islam dengan ikhlas yang tu. Bukan dengan sebab benda. Benda ni orang semua orang mau, tapi dengan cara yang betul. Bukan cara yang tak betul. Ada. Jadi Allah Ta'ala sentiasa hisap. Musuh Islam pun sama, makin sombong, Allah hisap. Kita ni terus buat kerja Islam, jangan berhenti. Jangan berhenti. Hak boleh ceramah, jangan berhenti. Hak boleh mengajar, jangan berhenti. Hak berdakwah daripada rumah ke rumah, pergi mana bawa Islam. Duduk di kedai kopi bercakap tentang Islam. Jangan rasa malu. Dengan kawan-kawan bercakap tentang Islam, jangan rasa malu. Jangan berhenti dan jangan jemu. Kita ni bila duduk dengan kawan nak bercakap Islam ni, takut dia kata kita ni lebay. Bimbang sangat takut orang kata lebay tu. Biar lebur tak apa. Cakap. Sokongnya kita bercakap tentang mengaji. Di situ ada mengaji, di sini ada mengaji. Kita pergi mengaji tanu. Kita nak mengaji tak reti, kita pergi mengaji. Itu cerita dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hisap. Berjaya tak berjaya tu kerja Allah Ta'ala. Itu. Baik. Awalam yarau anna na'tiyal ard nanqusuha min atrafiha. Tiadakah lihat mereka itu bahawa kami qasak bumi, kafir ambil dengan perang kami, berkurang akan dia segala daas, berkurang akan dia daripada segala pihak-pihak negeri dengan hilang kekuatan. Adakah kamu tidak lihat? Tiadakah melihat mereka itu bahawa kami qasak bumi kafir, ambil dengan perang, kami berkurang akan dia daripada segala pihak-pihak negeri dengan hilang kekuatan. Maka tidak lihat. Sedikit demi sedikit Allah Ta'ala ambil negeri-negeri kafir. Dengan berkat orang kita berjuang terus menerus. Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Madinah dapat pada tangan Islam. Lepas pada itu Islam berkembang lagi, dapat Fathul Mekah. Islam berkembang lagi, dapat Taif. Semua dapat sedikit demi. Depa dapat apa? Selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam disambung oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus buat kerja Islam ni. Pada dulu Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah pun orang tak kenal. Orang bermusuh dengan Islam. Sekarang Mekah dah dapat Islam. Madinah dah Islam. Taif dah Islam. Sayyidina Abu Bakar sambung lagi hatta Islam ni ke seluruh dunia. Mari zaman Sayyidina Umar kembangkan lagi hatta gamno-gamno dia sampai ke Mesir, sampai ke Syria, hantar lagi sampai ke China, sampai ke India. Sampai India tu terbelah dua, jadi satu India, satu Pakistan. Asalnya India. Gitu. Islam berkembang sampailah ke kita, Melaka, dan sampai ke hari ini seluruh dunia. Mula daripada Mekah. Yang nama dia bawa siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampailah ke Turki dan sebagainya. Sehingga orang panggil zaman Khalifah Uthmaniyah Turki. Bila Islam ni berkembang seluruh dunia, Islam sangat kuat, satu penyakit. Penyakit apa dia? Dengki. Haloba kepada harta. Tomok pada harta. Lalu bila dah besar sangat ada yang tak terkawal. Jadi masing-masing negara tu ambil buat hak dia sendiri. Timbullah raja-raja yang zalim. Raja-raja yang zalim. Bila begitu pula, mula dah orang tak fikir tentang Islam. Orang fikir tentang kekayaan peribadi.
Bila kekayaan pribadi orang membina kekayaan masing-masing, timbul pula satu penyakit. Apa dia? Dengki mendengki. Hang sakit hati kat aku sakit hati kat hang. Sampai satu peringkat jatuh kerajaan Osmaniyah Turki. Jatuh. Sampailah berlaku peristiwa yang sangat menyayat hati. Apabila Spanyol, Islam sampai di Spanyol. Apabila Islam kalah, umat Islam dibunuh ramai, beramai-ramai. Main. Ingat tu. Sejarah ni kita kena ingat. Palestin khasnya. Berapa kali jatuh, berapa kali boleh balik, berapa kali jatuh, berapa kali boleh balik. Asalnya Palestin menjadi kiblat yang pertama bagi umat Islam. Di situlah Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Boleh pada Islam, pemerintah Islam. Sebelum bila boleh itu boleh pada Kristian, tentera Salibiyah. Kristian masuk Turki, masuk Palestin. Dia bunuh umat Islam Palestin yang begitu ramai. Lepas tu tentera Islam Salahuddin Al-Ayyubi bebaskan Palestin. Bebaskan Palestin. Sehingga ada mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi ni tak sempat mengerjakan haji. Kenapa? Dia tak boleh tinggal Palestin. Kerana ada je musuh-musuh Islam nak rampas. Lepas pada itu pula, akhirnya bila selesai zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, lalai umat Islam, jatuh pula Palestin. Berapa kali bangun, berapa kali naik. Hari ini Palestin dijajah oleh Yahudi. Itu. Hari ini umat Islam di Palestin terus berjuang untuk membebaskan Palestin di Gaza. Hari-hari dibunuh, ditembak, dibuat sekatan, berbagai-bagai sekatan. Kita yakin Allah akan bagi kemenangan, sama ada sempat lihat ataupun tak sempat lihat. Itulah yang berjuang tu berjuang. Bila menang jangan lalai. Itu cerita dia. Bila lalai, musuh Islam akan ambil balik. Musuh Islam ni dia banyak musuh. Itu cerita dia. Baik. Dengan menang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau makna kami menambah jadi tepi laut itu daratan daripada satu pihak dan kurang satu pihak daratan jadi laut itu kerjaan Allah Taala. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih, dan Allah Taala itu Tuhan yang menghukum. Dan Allah Taala itu Tuhan yang menghukum, tiada seorang yang menggalam bagi hukumannya. Allah Ta'ala itulah Tuhan yang menghukum, dan tidak ada siapa yang boleh menghalang hukuman Allah Ta'ala. Lah ni yang selalu kita sebut dah. Kalau Allah nak hukum di dunia, tak ada siapa boleh halang. Begitu juga Allah nak hukum di akhirat, tak ada siapa boleh halang. Allah hukum Islam menang, tak ada siapa boleh halang. Allah hukum Islam kalah, tak ada siapa boleh halang. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak siapa pun boleh menghalang hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah hukum kena banjir, Allah Ta'ala hukum kemarau, Allah Ta'ala hukum dengan ribut taufan. Siapa pun tak boleh sekat hukuman Allah Ta'ala. Siapa tak boleh sekat. Itu baik. Wa huwa sari'ul hisab, dan ialah Tuhan yang amat cepat hisab. Allah Subhanahu wa huwa sari'ul hisab, dan ialah Tuhan yang amat cepat hisab. Allah amat cepat hisab. Kita kena ingat, hisab Allah Ta'ala amat cepat. Sebab tu bagi orang yang buat kejahatan, ingat, wa huwa sari'ul hisab, dan Allah Ta'ala cepat hisab. Kadang-kadang tak ada akhirat lagi, di dunia dah kena. Orang yang buat zalim, ingat, wa huwa sari'ul hisab, Allah Ta'ala itu cepat hisab. Hak kita Melayu panggil bayar cash. Ada juga kita dan tengok, segala kejahatan yang dia buat Allah Ta'ala balas dengan segera. Wa huwa sari'ul hisab, hisab Allah Ta'ala itu cepat. Cepat, tak lama mana. Orang yang dulu menentang Islam, lawan Islam, bermusuh dengan Islam, melakukan berbagai-bagai kezaliman, hari ini kita boleh tengok dia jadi apa. Boleh jadi apa?
Banyaklah contoh-contoh. Orang kata orang durhaka kepada ibu bapa. Maki mak bapak dia. Ada tumbuk mak bapak pun ada. Hari ni bunuh pun ada. Ingat, wa huwa sari'ul hisab. Allah itu cepat hisab. Orang boleh lihat dengan mata kepala dia apa nasib dia. Dan apa malapetaka yang menimpa dia. Apa bala bencana yang menimpa dia. Boleh lihat. Bila kita lihat, kita ingat ayat wa huwa sari'ul hisab, dan Allah Taala cepat hisab. Allah Taala cepat hisab. Ingat, hisab Allah Taala itu cepat. Belum sempat lagi kena azab yang amat pedih, azabun nar, azabul jahim, azab neraka jahanam, azab api neraka. Di dunia pun dah kena dah. Ini ingat, Allah Taala cepat hisab. Orang buat kerja tak betul. Di belakangnya buat kerja macam-macam, di depannya berlakon baik. Makan benda-benda haram, tipu sana tipu sini, rasuah sana rasuah sini, siapa pun tak tahu, dia je. Tapi ingat, orang buat kerja ni wa huwa sari'ul hisab, Allah cepat hisab. Allah sentiasa memerhati, memandang apa yang kamu buat. Tak lama orang semua tahu. Tak lama apa yang kamu buat makan diri kamu sendiri. Bala bencana menimpa kamu sedikit demi sedikit, akhirnya kamu hancur di dunia dan hancur di akhirat. Itu peringkat peribadi. Peringkat negara pun begitu, peringkat negeri pun begitu. Kalau penduduk negeri itu tak beriman, tak bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah sempitkan rezeki. Walaupun rezeki turun banyak, Allah cabut keberkatan. Dia cabut keberkatan, jadilah macam-macam. Dulu orang kata kalau laksana hukum Islam ni zalim. Bahkan bila Brunei nak sana hukuman hudud, dunia tekan dia. Kenapa hukum Islam ni zalim? Hukum Islam zalim sebab si penzina tu zalim, kata dia. Allah cepat hisab bagi orang tengok. Kamu kata sebab si penzina tu zalim, 100 rotan, walaupun sebab tu bukan sebab seksa saja, sebab tu sebab mengajar adab. Cara-cara rotan pula, sekali rotan hak cara lani dengan hak 100 kali cara Islam, hak sekali cara lani lebih seksa daripada hak 100 kali itu, pun depa kata zalim. Hari ni kita dengar hari-hari anak dilempar lantu sampah, ditauk lautan, digigit oleh anjing, dilempar dalam sungai. Wa huwa sari'ul hisab. Allah amat cepat hisab. Tengoklah, mana lebih zalim. Kamu kata dulu bila kerak tangan, pencuri zalim, kudung. Ekonomi lembab, umat Islam tak boleh maju kerana tangan orang Islam semua kudung. Dia ingat semua orang Islam jadi pencuri belaka. Hari ni Allah cepat hisab apa yang manusia kata. Mencuri makin hari makin dahsyat. Lamak lepas, bukan sakat mencuri, merompok depan-depan. Bukan budak-budak lah ni bila beli motor mahal-mahal tak berani bawa. Sentiasa kena duduk atas motor, tinggal sekejap pergi kedai, patah balik tak ada. 10 orang fikir macam mana nak buat kunci, 100 orang fikir macam mana nak buka kunci. Sampai hari ni bila berlaku kes pecah rumah dan sebagainya, orang tak mau report polis. Dia tak kau report pun tak ada apa. Report pun tak boleh buat apa. Kenapa? Terlampau banyak kes mencuri. Kerana orang kata hukum Islam ni zalim. Apa yang orang kata hari ni timpa kepala kita. Tu, cepat hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Jaga tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Takut kita tak tangguh. Ni baru azab di dunia. Azab di akhirat lagi. Itu hisab. Baik. Wa qad makara alladhina min qablihim, dan sesungguh telah berbuat makar oleh segala kafir-kafir dahulu mereka itu dengan nabi-nabi mereka itu, seperti berbuat makar mereka itu dengan engkau. Wa qad makara alladhina min qablihim, sesungguhnya berbuat makar mereka-mereka yang sebelum daripada engkau. Apa dia buat makar? Buat tipu daya.
Kata apa? Kata benda-benda yang tak patut kata. Muhammad gila, Muhammad penipu, Muhammad pembohong, Muhammad buat Quran. Apa bahasa nak kata-kata? Kata ni kata benda yang tak logik. Bukan kepada kamu hai Muhammad, bukan kepada engkau saja, nabi-nabi dulu pun. Nabi Nuh alaihi salam, kaum dia kata Nabi Nuh bodoh. Nabi Nuh bodoh. Ada yang mengatakan nabi-nabi ni gila. Apa berasa depa nak kata-kata? Seperti mana orang kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa orang tak kata kat Nabi? Kata Nabi cipta Quran. Muhammad ni gila. Hari ni pun orang kata lagi, Muhammad ni gila perempuan dan sebagainya. Orang kata. Tak apalah, sabar ya Muhammad. Orang-orang dulu pun, nabi-nabi dulu pun begitulah. Orang kata, buat makar, tipu daya. Buat helah, macam-macam helah nak tolak kebenaran Islam. Kebenaran dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi apalah sangat kita ke zaman ni, orang kata kat kita, orang kutuk kita, orang cerca kita, orang fitnah kita, bila kita nak buat kerja agama yang betul. Kenang balik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sebelum daripada Nabi kita. Apa yang mereka tak buat makar? Makar ni makna tipu daya. Tipu daya. Apa tipu daya? Angkat bohong. Bila Nabi bercakap je, bohong. Bila Nabi terang je, bohong. Itu. Macam itulah Nabi-Nabi dulu sebelum daripada engkau wahai Muhammad. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada orang bawa kerja Islam hari ini. Hari ini benda yang paling bahaya. Politik yang orang panggil tak ada sempadan. Tak ada sempadan. Bila orang letak politik segala-galanya, sampai tak kira dah ulama ataupun tak ulama. Bila ulama berbeza pahaman politiknya dia, ulama diusaha untuk dijatuhkan. Bila ulama usaha untuk dijatuhkan, tak berjaya dijatuhkan, ulama ni cuba difitnah. Bagi orang-orang yang ikut ulama tu rasa tawati pada ulama. Dulunya orang respect, sanjung tinggi pada ulama. Sekarangnya anak-anak murid dia caci dia, maki dia, kutuk caci dia. Hari ini yang menyebabkan keberkatan hilang. Apabila masyarakat sudah tawati para alim ulama, masyarakat lagi sudah tidak dengar kata ulama. Jadi masyarakat dengar kata siapa? Dengar kata pemimpin-pemimpin yang bodoh yang tak tahu agama. Ni kita kena ingat, kita jangan terpengaruh. Yang sedihnya yang berlawan ulama tu anak murid dia. Yang sila depan dia bertahun-tahun, yang mengaji depan dia bertahun-tahun apa semua, tapi berbeza pahaman politik, bermusuh dengan tok guru dia sendiri. Nah, ini bahaya. Ini nampak makar, tipu daya. Tipu daya, kita tertipu. Akhirnya kita rasa kita ni pandai lebih pada guru yang mendidik, mengasuh kita. Kita tak kenal zaman kita dulu macam mana. Kita kenal etika semayang siapa dia. Kita reti baca Fatihah siapa dia. Hati kita dulunya tak ingat apa, sekarang ingat sikit sepatah dua siapa dia yang menghidupkan hati kita kalau bukan ulama, kalau bukan tok guru. Hari ini orang bermusuh dengan tok guru. Tu cerita dia. Sebab tu orang hari ini mengaji tak berkat. Sayyidina Ali sebut man alamani harfan kana lahu abdan. Siapa ajar pada aku satu huruf, aku sanggup jadi hamba pada dia. Tu harga guru. Gurulah yang paling besar dalam hidup kita. Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab yang dikenali, alimnya, waraknya, sehingga pakai ijtihad dia. Lebih-lebih kita sini bermazhab Syafi'i. Dia pernah tanya pada Badui bagaimana nak kena anjing baligh. Imam Syafi'i rahimahullah tanya pada Badui. Badui kata kalau nak kena anjing tu baligh, tak baligh tengok dia kencing. Kalau dia kencing angkat kaki, tanda anjing tu dah baligh. Kalau tak angkat kaki, tak baligh.
Badui yang buta huruf tolong ajar Imam Syafi'i berkaitan dengan anjing balik dengan anjing tak balik. Tak apalah, dapatlah ilmu satu kat dia. Tu ilmu. Dia sedang mengajar dalam masjid, anak murid dia ramai. Tiba-tiba badui hak comok ni. Badui ni bukan mandi sangat. Huduh kotak ni. Mari duduk depan muka pintu masjid. Imam Syafi'i berhenti mengajar, pergi peluk badui. Anak murid dia tengok tenganga Tok Guru pergi peluk badui hak hitam legam busuk. Imam Syafi'i kata dia guru saya. Orang lagi heran. Bila dia mengaji kat badui dan badui nak ajar apa? Ajar sepatah ya. Dia hormat guru dia sampai cara tu. Lah ni hak lawan Tok Guru anak murid dia. Yang pernah bersila depan dia, yang pernah kutip ilmu depan dia. Tapi bila dia sedar, dia pandai, mata dia luas sikit, dia cerdik sikit, dia rasa dia pandai lebih pada Tok Guru dia. Tak apa, ada anak murid alim pada Tok Guru pun tak ada masalah. Tapi dia hina Tok Guru dia sendiri. Tambah hari ni pula tuan-tuan sekalian, zaman Facebook, zaman WhatsApp, zaman apa semua ni boleh post. Seolah-olah kempen jangan mengaji pada Tok Guru tu. Usaha memburuk-burukkan Tok Guru. Akhirnya hati orang yang percaya 100% pada Tok Guru ni dari mula 100% tinggal 80. Kirim lagi berita-berita yang tak bagus supaya ni daripada 80 tinggal 50%. Tinggal setengah dah. Respect daripada Tok Guru. Akhirnya tak ada apa. Nah, tak ada apa. Dulu panggil Tok Guru, turun panggil ustaz. Lepas panggil ustaz, panggil nama je. Inilah yang berlaku sekarang. Ni fitnah ni, kita hidup zaman fitnah. Yang Allah Ta'ala puji, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut pada Allah di kalangan hamba ku ulama. Fitnah ulama ni banyaklah ni. Fitnah ulama ni bukan malapetaka untuk ulama saja, malapetaka pada umat Islam. Kerana umat Islam tak duduk lagi berulama. Dia duduk bersama. Inilah ni berlaku. Orang tak respect dan tak sayang pada alim ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tinggalkan kita. Nabi pesan dah. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Ada pewaris-pewaris Nabi, ulama. Tapi yang pewaris Nabi ni orang cerca, orang kutuk, orang caci. Orang panggil bukan-bukan, gelar bukan-bukan. Ini berlaku hari ni. Bila orang macam iklan lah tuan-tuan, orang belajar tentang iklan. Sebab tu kadang-kadang iklan ni dia masuk, dia tak tertarik lagi. Macam kita lah. Nampak dalam telefon kita tak tarik lagi. Dia masuk hari-hari, dia masuk hari-hari. Bila lama-lama dia berasa nak buka. Dia ada kira-kiraan dia sampai 7-8 kali, barulah orang mula nak tengok iklan tu. Penghinaan terhadap alim ulama begitu, orang tak layan, dia gagah lagi, mula tanya, sungguh ke? Nah, ini berlaku. Ini nama tipu daya. Hidup tipu daya. Tu cerita dia. Akhirnya bermusuh dengan Tok Guru sini. Kita kena sedar diri kita ni siapa. Kita ni dulu macam mati. Kita ni dulu macam mati. Siapa yang menghidupkan kita? Ulama. Nyawa je duduk menyawa, tapi tak kenal halal haram. Allah Ta'ala tak kenal. Dosa pahala tak kenal. Tikar sejadah tak kenal. Baca Fatihah pun tak erti. Duduk buah alim ulama tarbiyah kita bolehlah sampai setara tu. Yang masalahnya pilajak tinggi sikit, ulama tak betul. Ini orang panggil. Tu fitnah, jaga. Tak apalah. Fikirlah masing-masing. Ini pakat fikir masing-masing. Betul tuan-tuan. Macam saya sebut selalu, saya selalu kenang Tok Guru saya. Teringat hari-hari. Kerana kita diajar latih sayang pada Tok Guru. Bila lagi lama lagi teringat. Masa duduk pondok dulu tengok rumah Tok Guru seronok jadi Tok Guru.
Bila Tok Guru dah tak ada, kita duduk tempat dia, kita tahu betapa beratnya jadi Tok Guru. Hak makan hati, hak terasa hati, hak kecil hati, segala mak nenek ada. Kerana apa? Mengajar, mendidik, mengasuh dengan penuh ikhlas, dengan penuh kasih sayang. Tapi akhirnya bila berbeza pahaman politik, kita pun dicaci dan dimaki. Masa bila orang nak kenal balik jasa Tok Guru ni? Bila Tok Guru meninggal. Dulu kita kehilangan Allahyarham Tok Guru Nek Aziz. Saya ingat lagi. Saya ni Allah Subhanahu Wa Taala rasa Allah bagi kelebihan pada saya, keistimewaan sikit, kerana saya diberi peluang dekat dengan tokoh-tokoh yang besar macam ni. Tak tahu macam mana. Nak kata saya ni orang panggil sebaya dengan umur dak, sepengajian dak, apa dak, tapi Allah gerakkan depa mari tempat kita dah rapat. Allahyarham Datuk Dr. Harundin, Allahyarham Tok Guru Nek Aziz dan tokoh-tokoh ulama besar yang lain. Dah rapat sungguh. Mari apa kali tidur bangun kita pergi ke rumah depa. Bukan Allahyarham Tok Guru Nek Aziz waktu nak meninggal, dia panggil saya pergi ke jabat dia. Lama lah juga sembang. Setengah orang nak bersalam pun tak diberi peluang. Tak dapat. Sebab tu saya rasa saya beruntung segitu. Sebab tu bila dia meninggal, waktu saya dah start kereta pergi, saya rasa kalau saya tak dapat lihat pun tak apa. Kerana Allah Ta'ala bagi peluang pada saya banyak. Masa bercakap, bersembang, bahkan dapat peluk dekat. Tak dapat tengok pun tak apa, tapi saya nak pergi sahaja. Kerana apa? Tak mungkin boleh tengok. Saya rasa kerana satu Malaysia pakat turun pergi. Sampai 3 pagi orang dah penuh di pekarangan rumah. Saya pun pergi dekat siapa kita ni, nak kata jawatan tinggi dalam PAS pun tak, pagi. Kebetulan sampai depan muka pintu, mereka buka pintu bagi saya masuk. Sampai depan pintu utama tu, kenal dengan saya kerana dia selalu mari dengan Tok Guru di rumah saya. Dia bagi masuk. Sampai tempat mereka tengok dengan cermin saja, yang duduk tunggu di dalam tu kenal dengan saya kerana selalu main dengan Tok Guru. Dia buka pintu, start main masuk. Masuk duduk depan jenazah dia. Saya tak teriak dan tak sedih, kerana tahu susahnya perjuangan dia. Akhirlah kesusahan dia. Saya pucuk dahi dia, berdoa sikit, saya balik. Tak apa, tak sedih. Kerana berat perjuangan dia, berakhirlah tugas dia. Balik, mayang di Kota Baru, terus balik sampai Bukit Bunga. Berasa lapar, berhenti makan. Lepas tu televisyen yang ada situ, televisyen ni buat siaran khas pemergian Tok Guru TV3. Ceritalah segala kebaikan Tok Guru. Masa tu saya duduk makan, teriak, tak boleh nak makan, teriak. Sedih. Tadi tak sedih, ni pun sedih. Sedih pasal apa? Sedih perangai TV3. Dulu dia lah kerja maki berita siang malam. Bila meninggal dah cerita segala kebaikanku, kebaikan, kehebatan apa semua ni. Waktu ada tak mau ambil peluang. Dah tutup gua ada tak mau ambil peluang. Kita sekarang dah kena penyakit tu. Penyakit bila ada Tok Guru ada, orang tak mau ambil peluang kat dia. Tak mau ambil peluang satu part, maki dia pun lagi ada. Bila tak ada je, satu permata yang hilang, yang sukar dicari ganti. Kepala bapak tu mula tu. Pandailah tulis, yang sukar dicari ganti, permata yang hilang, kau apa, murabi ummah, macam-macam kadang saya duk baca. Allah, masa kawan tu ada pi petang baca kitab, siapa tak kelapak pi pun. Hak dekat rumah tak pi pun. Di kelalan tak pi pun. Bila piak mati pi, barulah nak cerita. Ummah sangat rugi dengan kehilangan beliau. Boy. Nak buat apa dah? Bermadah tara mana pun dia dah mati.
Dia dah mati. Itu cerita dia. Buatlah bermadah apa pun, ceritalah apa pun. Habis dah. Kita tak diberi peluang bersila duduk bawah dia, nak jadi anak murid dia tak diberi peluang. Kerana dah mati. Dia dah tak ada. Tu cerita. Ingat. Yang duk ada ni. Duk ada bak tak tahu. Sedih, saya sedih ni bukan sedih dengan perangai masyarakat. Tak ada. Terhadap penerimaan alim ulama masa ada lah ni, walaupun uzur ada Tok Guru Haji Hadi. Yang sedar-sedar kita ni mengajar tafsir dah. Sedar-sedar kita. Sedar-sedar kita ni berceramah rata seluruh dunia. Bukan sekadar dunia. Dan tak pernah duduk di rumah. Tu betul berarti. Sak sana, sak sini. Bergerak hari-hari. Hari-hari. Orang kata kutuk hari-hari, caci hari-hari. Makan dedak lah. Buah makan dedak ni sama dengan lembu ayam itu je lah. Gitu. Katalah hari-hari kutuk caci. Bila tokoh ni nanti dah tak ada, tak ada, ceritalah satu kehilangan yang besar yang amat merugikan kita. Macam-macam apa semua. Nak buat apa dah? Masa dia ada, bukan ada kutip ilmu dia pun. Allahyarham Datuk Harun Din sama. Ada Allahyarham Datuk Harun Din. Berapa kali mari tempat kita? Ada berapa kali mari tempat kita? Kita ni berpeluang lah tuan-tuan sekalian. Ni kerusi ni. Bukan saya je duduk. Tok Nak Aziz pernah duduk. Datuk Harun Din banyak kali duduk. Tok Haji Hadi duduk. Hak mengaji ni, hak duk main tu. Gitu. Hak main. Lepas pada tu, dah. Bila tokoh-tokoh ni tak ada, barulah nak cerita tentang kehebatan dan keagungan mereka. Betul lah cerita baik ni bagus. Tapi apa yang kita ambil dan kita manfaatkan semasa dia ada. Inilah duk berlaku. Tuan-tuan tunggulah tengok. Wallahu sari'ul hisab. Allah cepat hisab. Harap-harap kita jangan masuk golongan tu. Masuk golongan sampai tak ada sempadan. Ini sekali ada orang tulis pula ni Facebook ni cerita gunung gini-gini apa semua ni Sampai tak ada sempadan dah kita ni, tak kenal dah ulama ke tak ulama, macam kita ni berpolitik tu hebat sangat. Politik kita tu hebat sangat. Orang lain semua bodoh, kita pandai. Tok Guru pun bodoh. Kita je cerdik. Bahas bukan main. Padahal habuk tak ada apa, kenal politik pun. Orang panggil berapa hari je. Bahkan kita kenal politik pun daripada Tok Guru tu. Tok Guru tu hidup makin hamun. Kita kamu jangan makar, jangan tipu daya. Jangan sampai tak kenal sepadan siapa dia. Orang yang kamu caci, orang maki hamun, orang kamu kutuk, kamu dekati dia. Kita ni tuan-tuan sekalian setahun sekali nak bangun tahajud pun tak boleh. Depa macam wajib. Tak pernah tinggal. Tentu pun nak hukum macam mana? Kita ni nak khatam Quran setahun sekali pun payah, depa seminggu sekali khatam. Siap faham lagi. Kita baca Quran nak faham sepatah pun susah, depa tak ada hak tak faham belaka. Reti semua. Gitu. Sama ke dengan depa tengok kita tengok? Tak sama. Itu. Tak sama. Otak depa ni duk berfikir tentang kejadian Allah, kebesaran Allah, sentiasa tak pernah lupa pada Allah. Kita lupa sedia. Terlupa sedia. Kita duk buah lagi, tak reti apa lagi, tak kenal agama lagi apa semua. Dia alim dah. Ni cerita. Allahyarham Tok Guru Haji Datuk Harun Din. Satu hari saya pergi ke majlis di atas ni. Bila saya dia biasalah sebut. Bila sampai nama saya dia sebut. Tok Muntalik ni tok guru saya. Kawan saya. Sahabat saya. Saya ni tunduk. Tunduk saya ingat. Dia pernah keluarkan buku. Dia pernah keluarkan satu risalah. Duk mengaji dia bagi kat saya. Karang tentang pelaksanaan hukum hudud tahun 75. Masa tu saya umur setahun. Setahun. Dia dah karang buku hudud tahun 75. Itu. Ini apa orang panggil
Rasa kerdilnya kita. Nah, ini dengan alim ulama. Berkat kita ni duk tentu tuan-tuan. Kita mengaji, kita tak ada hormat kepada orang kita belajar. Boleh mengaji tapi ilmu kita tak barakah. Kita ni dua je. Harap cerdik kita ni kita tak cerdik tang mana dah. Harap otak kita ni geliga nak mengaji tak tang mana. Harap kita ni nak alim, tak alim tang mana dah mengaji tang ni. Kita harap satu je. Ya Allah, apa yang aku mengaji ni berkat. Kita ni duk tumpang satu je, tumpang berkat. Kalau ada berkat, adalah kita ni. Kalau tak ada berkat, kosong dah. Ngaji pun tua dah. Ada. Ngaji pun tua dah. Tiba pi memang tua. Tua dah, tuan-tuan sekalian. Bukan sakat hitam berkarat dah. Ngaji ni pun. Boleh mengaji. Kita harap satu yang aku mengaji ni ada berkat. Kalau berkat ada, insya-Allah. Betul, saya pun pesan kat budak-budak mahad tu. Apa ni mengaji bukan macam kami mengaji dulu. Mengaji tak tahu mana. Kami mengaji dulu, mengaji sungguh. Hampa ni mengaji tak tahu mana. Tak tahulah boleh apa kat hampa ni. Hak mengaji tak tahu mana bukannya pulun tahu mana sangat. Cuma ustaz harap satu je, Allah bagi berkat lah kat hampa. Kau tak ada berkat, duk harap serban atas kepala. Dia tak ada apa. Kita ni pun satu, harap berkat. Berkat daripada siapa? Berkat daripada tok-tok guru kita. Nak ada harap berkat kita ni. Kalau tak tahulah kalau tak ada berkat ni. Ini cerita. Nah, tumpang berkat. Kita pun harap berkat. Berkat macam mana? Berkat ada ulama tu duk tadah tangan kita tak pernah pun minta nak hidup bawah orang lain. Bawah hormat kan, minta hidup bawah pemimpin negara kan, minta bawah hidup bawah raja kan, tak berdoa apa. Dia kita berdoa, Allahumma ahyina bil hayatil ulama. Ya Allah, hidupkan kami dengan hidup ulama. Siap tadah tangan berdoa. Kalau kita tak berdoa pun untuk imam doa kita amin. Nak hidup bawah ulama. Ingat, biar ada batas semua. Siapa orang kita nak kutuk, nak cerca tu? Siapa dia? Nak ada alim tak mana kita? Inna a'taina pun tak kerti nak tafsir. Lepas tu kita pergi kutuk orang alim. Hak tafsir Quran berkali-kali tafsir. Tengok ayat tu kita tengok macam tikus tengok besi. Nak ada? Kita macam tengok tikus tengok besi, nak kerik tak boleh kau duk pusing gitu je. Tok guru ni tengok tu setiap huruf tu nampak dalam. Tiba-tiba orang macam ni kita nak pergi kata, nak kutuk, nak caci. Kamu kena makar. Ayat ni. Nah, itu. Waqad makaral ladzina min qablihim. Sesungguhnya telah berbuat makar oleh segala kafir-kafir dahulu daripada mereka itu. Dengan nabi-nabi mereka itu. Tak apalah, buatlah. Dia nak buat pada Nabi Muhammad buat, tumpang duk ada. Bila tak ada buat apa tahu. Nak kata, nak caci, nak maki hamun alim ulama, buat. Tumpang-tumpang tok guru ada, buat. Pergi tunggu. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu cepat hisab. Kita ni takut sangat kalau kita buat terluka hati mak bapak kita. Takut kita jadi durhaka. Sama juga benda kita buat terluka hati guru-guru alim ulama kita. Tak ada. Sama durhaka dengan ibu bapa. Itu. Baik. Falillahil makru jami'a. Maka bagi Allah jua makar sekalian. Tiada makar mereka itu seperti makar Allah. Seperti makar Allah kerana Allah Ta'ala. Kamu nak tipu daya, Allah tipu kamu. Nah, Allah janji. Kamu nak tipu daya orang, Allah tipu kamu. Kamu rasa kamu betul, kamu rasa kamu kena. Kamu cerca kutuk orang ni, tapi kamu sedang ditipu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kamu sengsara, kamu tak jumpa jalan kebenaran sampai bila. Itu. Baik. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Itu ketahui barang yang usaha oleh tiap-tiap ketahui. Kerana Allah Ta'ala itu ketahui barang yang usaha oleh tiap-tiap seorang daripada iman taat, kufur maksiat. Sedia balasan masing-masing, datang akan dia dengan tiada ketahui. Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala segala benda yang kamu buat, Allah hisap, Allah susun, semua cukup lengkap. Kamu datang pada Allah Ta'ala, kamu tak tahu apa. Kamu dah ingat kamu tu elok. Hisap. Masa tu baru tenganga. Tu nama dia makar.
Kamu rasa kamu betul. Pergi depan Allah Ta'ala, orang yang kamu kutuk, caci, maki, hamun tu, yang kamu kata tak betul tu dia betul, kamu tak betul. Kamu tipu siapa? Kamu nak helah lagu mana? Itu orang panggil kamu tipu diri kamu sendiri. Main tibai ikut dan je. Itulah, kamu rasa kamu betul. Bila berdedah depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kamu rasa kamu betul tu tak betul, yang kamu rasa tak betul tu dia yang betul. Macam mana nak buat? Dan tuan ingat, jangan ingat benda saya kata ni saya kata. Ada Quran depan mata kita. Kadang-kadang mereka sampai terlupa benda yang kita baca tu Quran. Ada tuan-tuan. Dia rasa yang baca ni kita. Hak dengar ekor-ekor telinga tu dia kata Ustaz Mutalik kata. Ustaz kata. Saya tolong baca je. Benda ada Quran depan dah tak mengaji. Dia dah mengaji lagu tu pun dia kata Ustaz kata. Nada. Dia kata Ustaz kata. Itu cerita dia. Kita baca. Macam mana nanti bila pergi depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu ingat kamu ni tak ada apa, pergi hisap-hisap tengok, kamu tak betul. Siapa tertipu? Kamu yang tertipu. Nah, di dunia ni kamu cergah sangat. Orang ni tak kena, orang ni tak kena, orang ni tak kena, orang ni tak kena. Macam-macam lagi. Macam-macam, baru orang ni, macam-macam lah bahasa dia sebut. Tiba-tiba kamu tak ada apa. Nah itu, ingat. Baik, itu nama makar. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Dan ketahui barang yang usaha oleh tiap-tiap seorang dari iman taat wa saya'lamul kuffaru liman uqbadar. Dan lagi ketahui oleh segala kafir-kafir bagi siapa kepujian kesudahan pada negeri akhirat, bagi nabi kah atau bagi mereka itu. Akhirat esok siapa yang baik, siapa yang tak baik, siapa yang betul, siapa yang salah. Ada lagi hari, nama dia hari hisab. Yang kita rasa sedap guna kepala kita, kita ni betul, orang lain semua salah. Orang berbeza pandangan dengan kita, kita kutuk, kita cerca. Kita seorang je betul, orang lain tak betul. Hak tak betul tu siapa dia? Ulama. Sedap. Hak tak betul siapa dia? Ustaz yang kita belajar kat dia. Kita seorang je betul. Lenggak naik hidung sagak langit macam kita tu pandai sangat. Ini berlaku. Baik. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Dan berkata oleh segala orang-orang kafir bagi Nabi, lasta mursala, tiada engkau rasul. Hang bukan rasul. Pi kata kat Nabi, lasta mursala, kamu bukan rasul. Hang bukan rasul. Allah apalah salah sangat, apalah masalah sangat orang kata hang bukan ulama, tok guru penipu, tok nuru pembohong. Nabi dulu pun kata lasta mursala, kamu bukan rasul. Dengan mukjizat Quran, dengan mukjizat depan mata mereka depa tengok pun kata kamu bukan rasul. Kata pada Nabi, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kata olehmu memadalah dengan Allah Ta'ala itu saksi antara aku dan atas kebenaran antara aku. Kata olehmu memadalah dengan Allah Ta'ala itu saksi antara aku dan atas kebenaran aku, atas kebenaran aku Rasul. Itu cukuplah. Biar pilah hai Muhammad. Depa nak kata kamu bukan Rasul ke apa ke, biar pilah. Cukuplah antara aku dengan kamu jadi saksi. Kita pun kadang-kadang begitu tuan-tuan. Orang kata kita tak betul, orang kata kita tak kena, depa je kena, depa je betul. Kita cerita betul pun depa kata tak betul juga. Cukuplah kita dengan Allah Taala. Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, Muhammad tak apalah. Depa kata hang rasul pembohong, tak apa, kata apilah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala mengaku, kata engkau lah rasul. Nah itu. Wa man 'indahu 'ilmul kitab. Dan mereka saksinya ilmu kitab yang dahulu-dahulu jadi saksi atas benar aku rasul mereka itu segala mukmin Yahudi dan Nasara. Wa min 'indahu, yang mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indahu ilmul kitab, dan mereka yang di sisinya ada ilmu kitab. Ada ilmu kitab, orang yang mengaku kata mereka itu rasul. Ya, orang yang mengaku kata Nabi Muhammad itu rasul, orang yang ada ilmu.
Sebab tu kita nak tengok, kita kena tengok orang yang ada ilmu. Jangan dengar orang tak ada ilmu. Siapa dia? Orang Yahudi yang ada ilmu, orang Kristian yang ada ilmu kitab Taurat, ada ilmu kitab Injil, jujur ilmu dia. Jujur dengan ilmu dia, maka dia mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasul. Ada macam Suhaibur Rumi, Abdullah bin Salam. Depa belajar dalam kitab Injil, kitab Taurat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi hadir depan mata mereka, sama dengan apa yang depa belajar dalam kitab Taurat, kitab Injil, dengan mudah depa terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kata tuan-tuan, dunia ni memang macam tu. Ada orang terima kita walaupun kita buat benda benar. Ada orang terima kita buat benda benar. Ada orang tolak kita walaupun kita buat benda benar. Biasalah. Yang tolak kita, yang terima kita itulah jadi penawar. Yang terima Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Tu cerita dia. Dunia memang macam tu. Samalah lah ni pun, bila kita bawa satu benda yang benar, ada orang terima, ada orang yang tolak. Sebab itulah bila orang yang kutuk caci kita apa semua, kita ingat dia kutuk, dia caci kita. Ada orang puji kita, ada orang terima kita. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Inilah kerja-kerja dakwah bukan mudah. Tapi kerja tabligh, menyampaikan agama Allah Taala ni, kita kena teruskan. Itu. Habis. Surah Ibrahim Makkiyatun. Wallahu subhanahu wa ta'ala.